Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemui anda di hari yang ketiga, RMO ke apa? MCO ke RMO ke? Boleh apa mana. Dah hari yang ketujuh. Dan semoga anda di luar sana ceria-ceria sahaja, bahagia, spend time bersama keluarga. Semoga anda sihat dan dirahmati Allah selalu. So, kita celoteh apa hari ni Kak Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ni Isnin ya. Pasti ramai yang puasa hari ni ya. Alhamdulillah. Hari ni kita tajuk menarik ya. Tapi sebelum kita masuk ke tajuk tu, Berita terkini. Tapi hiburannya tak sensasi. tak nampak. Oh, ada 3 lagi kematian terkini. Masya-Allah. Jadi sekarang dah 14. Kita dapat berita ya. 3 lagi kematian terkini kan. Suasana ni kita harus terimalah apa yang berlaku kan, hakikatnya, dan kehidupan perlu diteruskan. Macam mana sekarang? Okey. Bertambah beberapa kilo. Masya-Allah, alhamdulillah. Itu kelebihan tu. Tapi janganlah pertikaikan kelebihanku. Orang lain tak boleh ganggu kelebihan kan. Setiap orang ada kelebihan masing-masing, termasuk kilo-kilo yang bertambah. Kalau dulu kecil-kecil kan, kita membesar kan, kita jadi lebih tinggi. Tapi sekarang ni kita membesar juga. Besar juga ya. Tapi ke tepi pula. Ke Growing, depan. growing Ke tepi dan ke sideways. depan. Masya-Allah. Itu kena hati-hati. Itu pun kita masak yang simple-simple je kan. Oh yes. Mungkin beza kot sebab selama ni selalu makan kat kedai Okey, kan. ni pakai cumi mata. Selalu tak sempat masak, selalu beli je. Tapi antara nikmat yang kita dapatkan sekarang ialah alhamdulillah nikmat dapat makan di rumah, dapat makan air tangan sendiri kan, air tangan ibu untuk anak-anak kan. Suami pula dapat makan air tangan isteri. Masya-Allah kan. Tak rindu mamak kan? Alhamdulillah. Kan Tapi cuma saya doakanlah kan, jangan sampai kita dah comfort zone kan, sehingga kan kita ini dah terasa macam masa comfort zone dah baru dah duduk kat kat rumah lantai kan, dah. boleh makan hasil masakan isteri kan. Apa hal Lepas pakai tu spek ni? ini supaya bila lagi nak pakai spek kan, biasa boleh pakai spek kat luar kan, sekarang tak keluar, duduk kat dalam rumah je. Jadi jangan sampai kan kita rasa comfort kan, jadi mesti kita rasa macam bestnya kan mendoakan tidak ya, insya-Allah. Na'udzubillah. Saya perhati ni semenjak COVID ni kan, COVID-19 ni banyak yang black-black dah. Termasuk orang sebelah yang dah black dah. Saya tak pernah pakai cermin mata ni kan. Ni cermin mata Coach Huda kan, tapi sekali-sekala try okey juga kan. Kalau nak posing macam ni. Itu macam seseorang dia tu. Okey. Memang banyak yang pelik-pelik sekarang kan, termasuk juga ramai orang alhamdulillah tambah jadi lebih baik kan, tambah perbaiki ibadah, solat, puasa, baca Quran. Tapi ada juga yang sebaliknya ya. Penipuan pun bertambah juga. Scammer berlaku tadi, baru kan berlaku tadi. Itulah hari ni tengah-tengah Zoom meeting kan, lepas tu tiba-tiba masuk WhatsApp kan, daripada seorang daripada Terengganu. Nasib baiklah ada rakan-rakan yang prihatin dari Social Biz Point kan, menyampaikan bahawa ada orang nak scam kan, minta duit dari dia, padahal saya tak adalah minta duit kan. Lepas tu dia tunjuk profile picture, memang profile picture Facebook, tapi nombor telefon entah apa-apa kan. Lepas tu setengah jam atau sejam kemudian
Coach Huda pun terima juga Itu dari Puan Marhaini. Daripada Puan Marhaini. Puan Marhaini kata anak dia cakap dapat mesej. Pakcik Razif Pakcik Razif minta duit dekat anak dia kan. Astaghfirullahalazim. Jadi semoga orang di luar sana tu Allah berikan hidayah kan, Allah jauhkan mereka daripada melakukan benda-benda yang tak seharusnya mereka lakukan. So kalau anda terima WhatsApp dari saya atau SMS dari saya mengatakan saya perlukan duit kan, tak ada makanan untuk lockdown ni kan, jadi itu bukan saya Kalau saya nak minta saya call. Belum lagi lah. InsyaAllah ya. Okey, kita hari ni kita ada topik yang menarik ni kan. Waalaikumsalam Cik Hairul, ni ada Nur Ghazali. Waalaikumsalam Kak Suryati, apa khabar? Alhamdulillah kita lepak-lepak je hari ni. Dah penat dah duduk atas kerusi, hari ni duduk bawah pula. Kan, tu ada Puan Marhaini, terima kasih Puan Marhaini tadi mesej bagi tahu kan ada scammer tu. Alhamdulillah, hari ni kita nak bincang satu topik yang saya rasa banyak mengganggu kan, banyak mengganggu fikiran, perasaan kita kan, berkaitan dengan rezeki. Rezeki. Rezeki ni melibatkan banyak pihak lah kan, sebagai majikan susah hati juga kan, wajib memberi gaji pada staff walaupun sales tak ada, walaupun bisnes tak jalan, tapi gaji tetap perlu diberikan. Dan untuk staff juga bukannya ini sesuatu yang menggembirakan, susah hati juga kan, sebab rasa tanggungjawab, macam mana bos ni, company boleh bertahan tak kalau terus beri gaji tapi kerja tak ada kan. Staff juga susah hati, sampai bila nak bergantung pada majikan. Dan orang-orang yang berniaga, terutama yang peniaga-peniaga harian kan, jual nasi lemak pagi-pagi, jual kari pap goreng, pisang goreng, macam mana sekarang tak boleh keluar, tak boleh berniaga kan. Banyak sekali kan yang kita nampak terefek dengan COVID-19 ni, bukan hanya dengan MCO tapi juga dengan COVID-19, dan kita tak tahu bila akan selesai. Dengan cerita kemungkinan akan disambung lagi kan, supaya dia betul-betul tidak dapat terkawal dengan baik tak merebak. Jadi kemungkinan saya tak tahu kan, tapi apa pun kita sangat yakin kalau sekalipun diperpanjangkan itu adalah untuk kebaikan kita semua kan. Kerajaan pasti mempertimbangkan yang terbaik kan, semua usaha yang dilakukan yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah ya. Research dilakukan di seluruh dunia kan, di China, di US, di Europe, di UK kan, semua sedang mencari ubat ataupun penawar daripada COVID ni kan. Jadi harapannya tu kan, kalau 2 minggu kan, 2 minggu lagi kan, atau seminggu lagi ke kan, kita doakan bersama vaksin itu ditemui dan kita boleh merawat orang-orang yang sakit. Sekarang ni yang banyak orang susah hati itu tentang rezeki lah. Jadi kita terpanggil nak bersembang-sembang tentang hal ini. Mungkin ada manfaatnya, mungkin ada ilham yang Allah bagi supaya kita dapat sama-sama dapat solusi ya. Sebab ini bukan sesuatu yang simple, yang mudah. Ini efek pada semua pihak, dari kerajaan, dari company-company yang besar, company-company yang kecil, sederhana kecil, sampailah kepada rakyat biasa kan. Semua terefek, semua hal ini, dan bukan hanya Malaysia, bukan hanya Nusantara, bukan hanya ni, tapi dunia ya, banyak sekali yang terefek dengan hal ini. Dan pasti proses pemulihannya itu pun memakan masa yang lama ya, mengambil waktu. Jadi nak tak nak kita kena ready menghadapi ini semua. Boleh tak saya nak minta bantuan semua kan? Sekarang sebelum kita lanjutkan, saya nak tahu apa yang menjadi kerisauan anda semua ya. Boleh tak tulis di komen, tulis apa yang menjadi kerisauan anda, terutama yang berkaitan dengan rezeki. Tapi selain rezeki pun anda boleh tuliskan di komen apa saja yang menjadi kerisauan anda. Minimum setiap orang 5 ya, minimum 5. Tuliskan apa saja yang menjadi sesuatu yang anda fikirkan ya. Boleh tak tolong tuliskan ya. Kita
kita Lima nak banyak nak sangat. bincang. Okey, 3 pun boleh tulis kan, satu 3. ke 2 ke. Okey. Jadi siapa yang dah tulis satu boleh Siapa dah hantar tulis kan. boleh hantar ya di komen. Kita nak tengok ya, kita nak bincangkan sama-sama. Waalaikumsalam Puan Rohaidah binti Akramhan. Apa khabar Puan Rohaidah? Oh, ada Puan Siti Akmal. Waalaikumsalam. Lamanya tak nampak Puan. Apa khabar? Setiap apa ni UiTM dulu kan. Dulu juga. Lama tak jumpa. Coach Nia ke? Ada Coach Nia juga, apa khabar? Ada Pak Fir. Ada Puan Mazlina. Ayam Bismi, mana nak dapat ayam Bismi? Boleh hantar ke rumah tak? Kami boleh jadi pengedar area sini. Sambil-sambil. Kami ni apa nama di apa nama ya, kita duduk kat sini, maksudnya tak boleh pergi mana-mana. Sekarang ni dekat Damansara Perdana kan, di MSQ ni ada 5 blok kan. Kalau saya post satu message kan, siapa nak order ayam Bismi mesti ramai orang akan apa nama order lah. Dulu tak terfikir pun kan, tapi dulu tak sempat pun kalau apa nama terbuka untuk ejen boleh saya jadi ejen ayam Bismi. Oh, ada Master Musli juga, apa khabar Master? Big Master. Ada Syazwan. Waalaikumsalam. Okey, ni ada yang dah tulis apa yang dibimbangkan ekonomi negara, keluarga-keluarga yang sedia ada susah. Betul ya, ekonomi negara kita macam mana, keluarga-keluarga yang sedia susah, yang tak ada duit simpanan kan, yang bergantung kais pagi makan pagi, macam mana kehidupan mereka sekarang kan, kejatuhan peniaga-peniaga kecil. Lagi yang berkaitan dengan diri kita sendiri, apa yang kita bimbangkan sekarang ni kan? Apa yang menjadikan sesuatu yang mengganggu fikiran kita? Boleh kita share sama-sama di komen supaya kita boleh ulas kan sama-sama. Okey. Kalau kita lihat kan, nanti kita tulis, kita senaraikan semua apa yang menjadi kebimbangan kita kan. Dan kita lihat nanti kan, kita satu-satu kita lihat apa yang menjadi kebimbangan kita. Rezeki, kesihatan, nyawa, perniagaan kita, masa depan, study anak-anak kita, frontliner yang terpaksa berhadapan dengan masalah ni yang menjadi apa, barisan depan sekarang ini kan. Bisnes kita apakah boleh bertahan atau tak, berapa cash flow yang tinggal untuk bayar gaji staff, berapa bulan lagi mampu bertahan kan. Kalau kita dibuang kerja contohnya, apa yang kita akan lakukan kan. Pasti hal-hal ini mendatangi fikiran kita kan. Kemampuan orang nak membeli produk-produk kita kan, sejauh mana produk kita ni boleh bertahan, apakah kita perlu mencari produk-produk yang baru. Ini semua antara hal-hal yang mendatangi fikiran kita kan, yang mau tak mau dia akan start masuk ke fikiran kita. Mungkin sekarang tak, minggu depan belum tentu lagi, bulan depan belum tentu lagi kan. Dia akan menggoda kita, dia akan mendatangi kita. Jadi kita perlu bincangkan hal ini supaya kalau kita tak risau sekarang, kita tak akan risau nanti ya. Kita dah ada benteng, kita dah faham hal ini insya-Allah ya. Okey. Mungkin boleh baca komen-komen yang risau jika Allah Subhanahu Wa Taala lambat tolong, tapi Allah Subhanahu Wa Taala janji kita dapat apa yang kita harap. Okey. Ya, ada Mr. Go juga. Waalaikumsalam Muhammad Adib. Tingkat stres meningkat. Ya betul ya. Kita lihat sekarang pun tingkat stres pasti meningkat kan. Ini yang antara sebab yang kita perlu support each other supaya tingkat stres ni dapat kita bendung. Frontliner lumpuh dan kedegilan setengah pihak, cash flow tight, dan banyak lagi ya. Kita listkan, nanti kita tulis, kita listkan, kita tengok balik semua senarai ni, potensi-potensi yang boleh menyebabkan kita susah hati, yang menyebabkan kita bimbang. Dan kita lihat balik list tu, kita tanya pada diri kita, siapa yang mampu menyelesaikan semua dari masalah itu? Siapa yang boleh menyelesaikan semua kebimbangan itu?
Dan nanti kita akan temu jawapannya yang tak ada lain yang boleh menyelesaikannya. Kalau saya Melainkan, kan, saya terfikir kan, mungkin ada yang kerja makan gaji kan. Jadi walaupun bercuti selama 2 minggu kan, mereka 24-25 hari bulan tetap akan dapat gaji kan. Tapi bagaimana dengan orang yang jual nasi lemak, kuih-kuih di pagi hari yang selalu kita berhenti kan sebelum datang pergi office? Bagaimana dengan Pak Majid yang duduk Sungai Mencala kan, yang setiap pagi nasi lemak dia RM1 je kan, dia jual nasi lemak RM1 je. Selalu Dia hanya tiap nak pagi membantu Pak Razif orang beli. kan. Itu bagaimana corner 123 kan, bagaimana peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga besar kan, orang-orang jual goreng pisang, orang-orang jual nenas kan, orang jual pisang kan. Hari tu saya jumpa satu dia ada banyak lagi pisang dalam kedai dia. Tanya tak buka ke? Dia kata tak boleh buka kan, sebab ini bukan makanan, apalah, ada kategori tertentu lah. Kedai runcit boleh buka, tapi kedai jual pisang tu tak boleh buka kan. Dia kata kena tutup kan. Jadi bayangkan kalau itulah sumber rezeki dia kan, bagaimana dia sekarang kan, apa yang dia makan, bagaimana dia survive. Itu yang saya risaukan. Yalah, semua kebimbangan kita, kerisauan kita tu sebenarnya solusinya yang boleh menyelesaikan hanya Allah sahaja kan. Kita fikirlah macam mana pun saat ini kan, dia tidak, kita tahu bukan kita yang boleh menyelesaikan, yang boleh menyelesaikan ialah Allah kan. Jadi yang pertama sekali bila dalam keadaan macam ni, yang kita kena kembali adalah pada Allah lah kan. Kita back to Allah balik kan, back pada Allah balik. Nasib diri kita, nasib orang yang kita sayang, nasib orang-orang yang kita kasihan di luar sana, semuanya dalam genggaman Allah. Sejauh mana kita cepat back to Allah tu yang akan mempengaruhinya kan, yang akan menentukan ke depan bagaimana. Sebab apa? Sebab kita tahu takdir Allah ni, selalu saya ulang-ulang, takdir Allah tak ada yang buruk. Takdir Allah tak ada yang silap. Takdir Allah tak ada yang tak adil. Takdir Allah semua hebat, takdir Allah semua baik, takdir Allah semua adil. Dan ini yang satu keyakinan yang kita kena pasakkan dalam hati kita kan. Bila di saat kita kekurangan rezeki dari sudut makan, dari sudut duit, dari sudut sesuatu yang berbentuk fizikal, kita cuba alih perhatian kepada rezeki yang lain daripada itu kan. Banyak lagi rezeki-rezeki yang selain itu yang kita boleh, masih Allah bagi pada kita. Rasa simpati ni adalah rezeki kan? Banyak orang dah tak ada rasa simpati, dah tak ada pertimbangan kan, mula mencuri, mula menipu dan sebagainya. Kalau kita masih ada pertimbangan, masih ada rasa kesian pada orang, itu rezeki tu. Itu sesuatu yang rezeki. Dan saya teringat satu hal lah kan, satu hal di mana sesungguhnya rezeki tu Allah dah tentukan. Ya, rezeki tu Allah dah tentukan. Manusia ni hanya perlu berusaha sahaja. Kita berusaha bukan kerana rezeki tu, tapi kita berusaha kerana itu perintah Allah. Ini yang kita sangat-sangat pentinglah di saat seperti sekarang yang Allah sampaikan pada kita kan, bahawa rezeki tu Allah yang beri. Saya ada terjumpa dalam, saya baca buku ni tadi kan, ada satu ayat yang sangat menyentuh hati saya kan. Ni ayat Quran yang biasa kita baca, tapi bila dalam kejadian seperti ini ni, baru dia lebih menusuk ke hati kan. Menyentuh kalbu ya. Saya bacakan ya, surah Al-Talaq ayat 2 hingga 3. Barang siapa bertakwa pada Allah, nescaya Allah menunjukkan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya dan menentukan bagi setiap sesuatu. Masya Allah kan. Allah dah janji dah dalam Al-Quran bahawa siapa yang bertakwa, ya, siapa yang bertakwa pada Allah, nescaya Allah menunjukkan jalan keluar baginya. Jadi kita sekarang dalam masalah yang kita hadapi, hanya Allah lah solusi kita. Tapi bagaimana nak menjadi orang yang layak mendapat jalan keluar ni? Kan, bagaimana melayakkan diri kita untuk mendapat solusi ni? Hanya dengan kita bertakwa pada Allah. Dia bertakwa pada Allah, Allah akan tunjukkan jalannya.
Apatah lagi soal rezeki. Sebab soal rezeki ni, kita pernah kan dengar orang cakap, alah apa, ulat dalam batu pun boleh makan. Kan ulat dalam batu pun boleh makan. Tapi beza ulat dengan kita. Apa beza ulat dengan kita? Kita makan banyak sikit. Kita makan nak tom yum, nak ulat tak berkira kan. Bukan itulah Cik Razim. Nak Kan? Nak memasak punya kambing bakar. Tiba-tiba teringat nak makan tat. Nak tat. Macam-macam nafsu kan. Tapi tak apa, itu kita kan support each other kan. Sebenarnya yang membezakan ulat dengan manusia adalah ulat tu bertawakal sungguh-sungguh pada Allah. Kan dia sungguh-sungguh yakin pada rezeki tu pada Allah. Tapi kalau manusia, saya ingat kisah Nabi banyak susah Sulaiman kan. hati, Nabi Sulaiman dengan semut kan. Nabi Sulaiman tanya dekat semut kan. Jadi berapa yang diperlukan makanan sebulan kan. Lepas tu semut pun ceritalah kan. Saya tak ingat exactly macam mana kisah dia kan. Tapi lebih kurang kisah dia maksudnya diperlukan 15 butir beras untuk sebulan. Lepas tu Nabi Sulaiman kata dia nak lalu kat situ lah. Jadi dia tutup kan. Jadi dia letak semut tu dekat satu tempat lah. Lepas tu Nabi Sulaiman tanya berapa banyak yang digunakan, yang dia perlukan disediakan. Dia kata perlu 30 butir beras kan. Cakap tadi kata 15 kan. Dia kata kebiasaan dia gunakan 15 kan. Sebab itu rezeki dari Allah kan. Tapi kalau Nabi Sulaiman yang sediakan, dia perlu 30 lebih sikit. Itulah sebabnya ini menjawab itu semut kan. Tidak, ini menjawab persoalan sebab kenapa kita selalu rasa tak cukup. Kita selalu rasa bimbang. Duit ada dalam bank tapi kita rasa nanti habis. Kan kita ada makanan dalam freezer cukup semua tapi kita susah hati juga kan. Sebab kita selalu nak berharap pada fizikal yang kita nampak. Kita bukan berharap pada Allah. Kalau kita berharap pada Allah, kita memang akan yakin yang Allah tak akan tinggalkan kita. Yang kita perlu upgrade hanya takwa kita sahaja. Kan? Tapi ini bukanlah menutup pintu usaha. Bukanlah maksudnya kita tak perlu berusaha. Wajib. Ini ada dua hal yang berbeza. Saya sebenarnya suka kalau dapat tulis-tulis tapi tak dekat rumah kan. Apa yang ada je lah kan. Kami ni mungkin untuk yang baru lihat live ni kan, kami ni suami isteri di kuarantin satu rumah. Ada yang tanya kan, semalam kan lepas dah buat FB live kan. kan, lepas tu tiba-tiba ada komen kan tanya Coach Syida dengan Pak Razik tu suami isteri ke kan. Jadi saya terfikir macam mana dia tanya. Mungkin lucu juga. Ingatkan adik-beradik mungkin kan, ataupun rakan ni anak ni. Jangan ini mak ni anak kalau ini ayah ni mak, ini anak. Okey, fokus. Kan kita balik pada tadi. Jadi bila kita bertawakal pada Allah kan, orang yang bertawakal ni orang-orang yang mempunyai keyakinan yang cukup kuat pada Allah. Kan mampu. Ini orang-orang yang bertakwa ni. Bila orang-orang bertakwa ni, Allah dah jamin rezeki dia. Itu dia tak susah hati. Masalahnya macam mana kita yang belum bertakwa ni? Yang ada ingatannya hanya taufufah. Kan dah lama tak makan taufufah ni kan. Macam mana? Tak ada, tak susah. Dia hanya usaha saja tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa kita. Yang kedua, kita kena ingat ada dua hal yang berbeza ya. Satu proses, satu result. Kan? Kita wajib sebagai hamba Allah, kita wajib berusaha mencari rezeki. Itu kewajipan. Ya. Result bukan usaha, bukan tanggungjawab kita. Result itu adalah tugas Allah. Itu di bawah hak kuasanya Allah. Allah yang berhak nak memberi rezeki, banyak ke sikit ke kan. Itu hak Allah. Allah yang mencatu benda tu. Tapi kita, tugas kita adalah berusaha. Itu kewajipan kita dan di situlah nilai pahala kita. Contoh sebagai seorang ketua keluarga, bila dia bekerja mencari rezeki, setiap peluh dia tu adalah pahala. Ya, setiap duit yang dia belanjakan untuk anak isteri dia adalah pahala sedekah. Wah, banyak pahala yang suami-suami dapat. Begitu juga isteri. Setiap sen yang isteri keluarkan dari duit simpanan untuk belanja rumah, membantu suami, itu semua pahala sedekah. Sangat-sangat mulia kerana Allah kata yang paling mulia adalah sedekah dengan orang terdekat. Siapa lagi kalau bukan anak kan? Bukan pasangan ya. Jadi kita lihat di sini bahawa
kita faham satu proses, satu lagi result. Banyak orang jadi stres, banyak orang jadi susah hati sebab dia fokus kepada result, kan? Akhirnya dia susah hati sampai tak boleh nak fikir apa nak buat. Sampai dia abaikan proses sebab dia hanya fokus result. Contohnya apa? Contoh, boleh tak nak berniaga ni? Ya, aku tak pandai berniaga. Nanti macam mana nak datang sale, aku tak pandai. Jadi kita dah fokus result, kita tak fokus pada proses lagi. Proses belum dijalankan lagi, kita dah fikir kepada result dia. Sedangkan result itu hak Allah, kan? Kita tugas manusia ni berfikir dan mencari cara, proses macam mana nak lakukan. Dalam nak mencari cara ni pun, idea ni, kita tak boleh cari idea dalam keadaan panik. Contohlah Cik Razik, kan, bila kita dalam keadaan panik, kita kena kejar anjing. Semalam pun cerita kejar anjing. Ni lain sikit kot. Favorite cerita. Okay, kalau kita kena kejar anjing, kita boleh tak berfikir dengan baik? Tak sempat. Boleh tak nak selesaikan masalah matematik? Tak boleh. Tak boleh, kan, kalau kita kena kejar Atau anjing. ular tedung kat depan, kan. Berapa tinggi ular tedung ni? tak boleh kita. Sebab apa? Bila kita dalam keadaan panik, semua hormon kortisol dilepaskan. Kita berada dalam keadaan stres, kan. Jadi bila keadaan stres, 3 hal akan berlaku. Yang pertama, less intelligent. Less intelligent sebab energi kita tak pergi ke brain kita. Dia tak pergi ke otak. Energi pergi kepada kaki, pergi ke jantung, pergi ke pankreas untuk proses insulin supaya kita punya energi yang banyak untuk berlari, untuk selamatkan diri. Yang kedua, kita punya immune system akan shutdown. Antara kena kejar anjing dengan demam, mana kita akan di-tackle dulu? Badan kita lah secara semula jadi pasti akan tackle, selamatkan diri dulu. Takkanlah nak pergi ke immune system kita nak pergi baiki demam kita, tak. Mesti selamatkan diri dulu, kan. Jadi yang kedua, immune system kita akan drop. Akan drop. Dan yang ketiga, grow of new cell. Kan, itu pun akan stop, akan shutdown. Sebab antara nak selamatkan diri dengan nak jadi muda, mana yang lebih badan akan utamakan? Selamatkan diri juga. Jadi bila kita dalam keadaan panik, dalam keadaan stres, kita akan kehilangan 3 hal ini. Yang pertama, immune system. Yang ketiga, intelligent kita. Yang kedua, intelligent kita. Yang ketiga adalah new cell. Tak tumbuh yang sel baru. Jadi ini impactnya daripada stres. Kerana itu kita tak boleh panik. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bertenang. Macam mana nak bertenang, Cik Razik, dalam keadaan macam sekarang? Tarik nafas. Kan. Jadi saya, kan, bila nampak saja ada berita-berita, contoh bila dapat berita tambah lagi kematian, tambah lagi kes baru COVID-19 ni, kan, saya akan tarik nafas. Tahan, tu saya lepas tu dah tenang tu, lepas tu saya akan talk to Allah, akan cakap dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang menakdirkan hidup dan mati manusia, Engkau yang mengizinkan semua ini terjadi, aku serahkan kembali kepadamu. Supaya kita tenang, kita berada dalam keadaan yang alpha mode, kita berada dalam keadaan yang sangat tenang. Bila dalam keadaan tenang, barulah kita start boleh berfikir, kan. Waktu kita tu, kalau boleh jangan terus berfikir lagi. Kita berdoa je dulu. Kita tenang, lepas tenang talk to Allah, lepas talk to Allah baru kita doa dengan keadaan lebih baik. Jangan doa dalam keadaan yang haru-biru, kan. Kita tenangkan diri kita dulu, bisa kita berdoa, kita connect dengan Allah. Kita nak cakap, contoh, kan, memang boleh je. Kita sebenarnya jangan kita fikirkan kan Allah tu boleh dengar kita cakap apa saja dalam keadaan kita tak panik ke, kita panik ke, Allah memang boleh dengar. Sama aja, kan. Tapi kenapa Allah minta kita berwuduk, Allah minta kita dalam keadaan-keadaan tertentu, keadaan yang mustajab doa. Kenapa? Kalau keadaan lain Allah tak dengar ke? Allah tetap dengar, kan. Tapi ada proses yang Allah ni suka kepada proses. Allah ciptakan alam ni pun ada fasa-fasanya. Sedangkan Allah boleh je cipta kun fayakun, boom, jadi bumi. Kun fayakun, jadi seorang manusia. Tapi tak, Allah sentiasa menjadikan semua benda ada proses dia. Bumi ada proses dia, kan. Ada Big Bang, terbentuklah oksigen, air dan sebagainya, terbentuk bumi. Begitu juga
kejadian manusia, ada prosesnya dalam kandungan, akhirnya dilahirkan, dari baby, bertatih jadi budak, jadi sampai dewasa, semua ada proses. Bukan Allah tak boleh jadikan semua benda tu, tapi Allah jadikan proses supaya manusia belajar dari proses tu. Manusia dilatih untuk bersabar. Allah tu maha sabar. Allah boleh melihat proses tu. Begitu juga dengan kita. Bila kita berusaha, pasti ada proses yang kita perlu lalui. Kan? Bila Allah nak jadikan akan ada kebangkitan Islam, pasti ada prosesnya, dan saya sangat yakin ini adalah salah satu proses kepada kebangkitan. Jadi bila kita melihat semua yang berlaku saat ini, jangan lihat sekarang. Kita tak boleh lihat ini sebagai sebuah gambar yang satu, still foto yang satu, tapi kita kena melihat ini sebagai sebuah gambar yang panjang. Seperti filem, seperti filem yang anda baru lihat babak awal aja. Kan ada lagi panjang lagi kisahnya sampailah ending dunia ini. Jadi ini adalah sebuah perjalanan proses dunia ni, dari tercipta sekarang dah proses hujung-hujung dunia, sebelum kiamat. Jadi nak tak nak kita kena terima hakikat ini. Jadi bila kita faham semua proses ni, kita dah nampak kecil dah soal rezeki kita tadi. Soal rezeki sebulan, soal rezeki esok, atau soal rezeki sebulan tahun depan, it's okay. Allah will take care. Dan Allah akan take care semuanya kalau kita bertawakal dan bertakwa pada Allah. Kan Allah pasti akan datangkan idea-idea yang ini. Cuma tadilah, pertama kita bertenang, yang kedua kita talk to Allah, berdoa. Kemudian kita start mendengar, jadi sensitif dengan semua idea yang Allah datangkan. Kadang-kadang kita sibuk kan, terlalu sibuk dengan semua perkembangan dunia, dengan semua sibuk dengan perkembangan apa yang terjadi. Kita tengok Facebook, kita tak pernah dengar suara hati kita sendiri. Ini waktunya kita duduk berzikir kan, lepas tahajud kita merenung, kita beristighfar, kita berselawat. Waktu itu insya-Allah, di waktu itu keadaan kita yang paling tenang, paling damai, macam-macam idea akan muncul nanti. Kan keadaan yang paling tenang itulah Allah akan membisikkan idea-idea, ilham-ilham pada kita supaya kita boleh move forward ke depan. Ya. Tapi ingat balik, itu semua adalah proses, bukan result. Kita jangan fikir kepada kita perlu, kita kena ada target. Ya. Contohnya kita belajar dari Siti Hajar. Dari peristiwa bagaimana Siti Hajar menghadapi krisis. Ya, ditinggalkan di padang pasir sendirian bersama anak kecil. Apakah krisis kita lebih hebat dari krisis Siti Hajar waktu itu? Kita masih ada peti ais di rumah. Paling-paling pun peti ais tak diisi, masih adalah peti ais kan. Ataupun kita tak ada peti ais lah kata. Kita dah memang duit apa pun tak ada, tapi kita masih ada kawan-kawan. Kita masih ada tempat untuk kita minta tolong. Kalau orang ni kan masih ada tempat. Tapi Siti Hajar di tengah padang pasir sendirian. Padang pasir, tak ada pokok pun, tak ada rumah pun, tak ada tilam pun. Ini adalah bantal kan. Peti ais ada peti ais. Masya-Allah kan. Tak ada apa-apa, Cik Razif. Malah bukan tak ada apa-apa, ada anak kecil lagi. Yang kehausan, yang kelaparan. Diberi susu sampai dah kering air susunya. Kan Siti Hajar dah kekeringan air susunya sampai dah keluar darah waktu tu. Kan diceritakan waktu tu. Jadi Ismail dah menangis kerana kelaparan. Sebagai seorang ibu lah, macam mana kita dekat rumah ni sepanjang kuarantin ni, anak cakap lapar pun tak sampai hati, padahal baru masak. Tapi anak cakap lapar je, okeylah ibu masak kan. Anak baru lagi selesai, anak nak makan itu, masak lagi kan. Bayangkan ini anak menangis kelaparan di padang pasir, seorang ibu tak mampu lakukan apa-apa. Apakah Siti Hajar masa tu duduk menyumpah suami dia? Sampai hati, tinggalkan saya sendiri di padang pasir. Mana pergi imanmu? Mana pergi takwamu? Kan? Apakah ini ajaran Islam? Wah, kan? Keluar semua kan? Memang kan tajuknya berceloteh kan? Keluar semua. Kita ada masalah sikit, suami tak nak pergi beli barang dah. Petikan abang ni bertanggungjawab ni, jadilah ketua keluarga bertanggungjawab, pergilah beli barang.
kan. Ini apa ni tambahan aja kan, celoteh tambahan, Dramatize kan. dramatize. Tapi kita Kisah Siti Hajar. kita renungkan balik bagaimana Siti Hajar menghadapi krisis ya. Apa yang Siti Hajar lakukan? Berlari. Sebelum berlari, Berdoa. Siti Hajar tanya pada Nabi Ibrahim sebelum ditinggalkan, Okey. apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim jawab apa? Tak jawab. Hanya mengangguk. Nabi Ibrahim pun tak sampai hati. Isteri, ada anak kecil kan, tak sampai hati. Kalau bukan perintah Allah, Nabi Ibrahim tak akan tinggalkan. Begitu juga Siti Hajar, bila tahu saja itu perintah Allah, no argue. Tak ada dah alasan, tak ada dah bertanya apa-apa. Dia melepaskan dengan ikhlas, dengan keyakinan yang teguh kepada Allah. Kalau Allah inilah perintah Allah, Allah pasti tak tinggalkan aku. Tapi apakah Siti Hajar duduk diam? Apakah Siti Hajar okeylah, kalau ini perintah Allah, aku tunggulah apa yang Allah nak bagi? No. Kan? Siti Hajar tenang kerana tahu itu perintah Allah, tapi Siti Hajar tetap berlari dari sofa ke Marwah mencari air. Sofa, Marwah, sofa, Marwah. Saya teringat waktu di Mekah. Kan waktu kita mengerjakan sa'i, pernah ada satu ketika saya sakit kaki. Tapi mungkin saya tak cakap betul-betul dengan suami. Saya kata, boleh tak nak naik kerusi roda? Kan, nak naik skuter. Cik Razif kata masa tu tak payahlah, jalan je. Ya Allah, sedihnya saya masa tu kan, sebab kaki dah sakit. Baru naik Gua Hira, tiba-tiba kita buat sa'i terus kan. Sakit sangat. Bila suami kata tak apa, jalan je, sikit je. Masya Allah, kecil hatinya masa tu saya. Saya terus, okeylah jalan. Saya pun jalan tinggalkan suami kat belakang. Saya pun jalan dengan juraian air mata, menangis, mengadu ke Allah, ya Allah kan. Sampai hati suami kan, tak kisah pun saya sakit kaki, nak ambil skuter berapa rial je pun tak nak. Sampai hati dia suruh saya jalan. Waktu tu Masya Allah, tiba-tiba saya seolah ditegur oleh Allah kan. Tiba-tiba teringat Siti Hajar. Terbayang Siti Hajar di padang pasir sendirian, tak ada pertikaikan apa-apa pun. Saya menangis waktu tu, rasa sedihnya. Ya Allah, baru diuji sikit kita dah mengeluh macam-macam kan. Okay, back balik apa hikmah dari Siti Hajar tadi. Siti Hajar dia menghadapi krisis dengan tenang, back to Allah, yakin pada Allah, tapi tidak diam. Dia berusaha, dia bekerja, dia berlari dari sofa ke Marwah, sofa ke Marwah, sofa ke Marwah, dalam keadaan yang sangat penat, dalam keadaan yang sangat-sangat tak mampu, tapi tetap terus berlari. Waktu itu saya merasakannya, betapa kaki saya sakit sangat-sangat. Saya tak mampu. Waktu itu saya rasa saya nak duduk je, saya nak nangis je. Tapi saya teringat, kalau Siti Hajar boleh, pasti saya pun boleh, kerana saya punya Allah, Siti Hajar punya Allah. Jadi saya tetap heret kaki saya waktu tu di sa'i, saya heret kaki saya. Saya minta pada Allah, ya Allah bantulah, aku ingin dapat spirit Siti Hajar supaya jadi bekal bila aku balik ke Malaysia nanti. Ya Allah, tiba-tiba Masya Allah, dengan kaki yang sakit, tapi saya boleh melangkah lebih laju dari tadi. Saya boleh melangkah lebih laju dari sebelum-sebelum ni sa'i saya. Kerana apa? Kerana waktu tu saya tidak lagi bergantung pada kemampuan fizikal saya. Saya tak bergantung lagi kemampuan kaki saya. Saya hanya bergantung kepada Allah waktu tu. Jadi ternyata bila kita bergantung pada Allah, kita naik ke next level dalam hidup kita. Kita naik dalam kekuatan yang lain daripada kekuatan fizikal. Sekarang kita panik, kita susah hati sebab kita berada di kekuatan biasa manusia. Bila kekuatan baik biasa manusia, dalam fikiran biasa manusia, manusia memang ada limitation. Kita ada had, kita nampak rezeki tu datangnya dari jualan, kita nampak datangnya rezeki tu dari perniagaan kita, kita nampak rezeki tu datangnya dari majikan kita. Tapi sesungguhnya rezeki tu semua datang dari Allah. Allah yang menyuapkannya masuk ke mulut kita melalui tangan majikan kita, melalui perniagaan kita. Namun kerana kita dah terlalu asyik dengan semua benda tu, kita lupa kepada pemberinya. Ya, kita bergantung. Jadi bila ditarik semua tools Allah itu, alat-alat itu, kita panik. Sedangkan Allah tak pernah pergi mana-mana. Sebelum COVID-19 dengan sekarang, Tuhan kita tetap sama, iaitu Allah. Jadi apa yang membuatkan kita ragu? Kalau dulu Allah boleh memberikan segala-galanya pada kita, kenapa sekarang tidak? Di sinilah ujian kepada
nafsu kita nak senang, nafsu kita nak lebih, nafsu kita nak simpanan banyak, nafsu kita nak semuanya untuk kita, nafsu kita nak itu, nak ini. Itu yang teruji sesungguhnya, kan? Seandainya saya ini kan kita ajak berfikir sama-sama. Seandainya Allah nak uji kita, kerana Allah sayang pada kita, Allah bagi kita lapar satu hari, apakah kita sanggup? Tapi Allah gantikan dengan nilai ketakwaan, Allah gantikan dengan syurga dia, Allah gantikan dengan pahala yang berlipat kali ganda. Apakah kita sanggup? Mana yang kita lebih susah hati? Hilang keimanan kita pada Allah atau hilang perniagaan kita? Selama ni yang beri perniagaan itu Allah. Selama ni yang beri datangkan klien-klien itu Allah. Selama ni memang kita berusaha, tapi usaha dan rizak dua benda berbeza, kan? Usaha kalau Allah tak izinkan takkan terjadi. Ya, kalau usaha tanpa usaha, ada juga yang Allah bagi itu sebagai hadiah. Ada waktu kita tak buat apa-apa pun, tiba-tiba ada orang datang hantar makanan kat kita, kan? Itu hadiah dari Allah. Mungkin kerana dulu-dulu kita pernah bersedekah, kita pernah bantu orang, jadi dia back balik pada kita, kan? Tetap ada proses, tapi proses itu dengan izin Allah baru akan ada rizak. Dan apa sekali rizak, kita sebagai hamba perlu ikhlas terima, kan? Itu dari pemilik kita, Allah pemilik kita. Kalau Allah downkan semua bisnes kita, sementara saya teringat kisah Pak Ari. Kan saya cerita sikit kisah Pak Ari di mana waktu ESQ kerugian, sangat besar kerugian. Apa yang Pak Ari lakukan? Pak Ari sujud syukur. Pak Ari sujud syukur waktu tu. Dan bila ditanya, Pak Ari jelaskan bahawa kali ini, selama ini Allah dah beri banyak nikmat, kan? Dan sekarang Allah beri Pak Ari kerugian, dan kita, Pak Ari waktu tu masih mampu mengingati Allah, masih mampu bertenang, masih mampu ikhlas terima. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Jadi Pak Ari bersyukur. Dan kita harus yakin bahawa semua rezeki itu Allah dah janji, kan? 4 hal. Pertama, jodoh, rezeki, ajal maut. Yang keempat apa ya? Yang utama, kan? Jodoh, rezeki, ajal maut. Itu Allah dah tentukan. Jadi Allah dah bagi tahu rezeki. Ulat dalam batu pun boleh makan, apatah lagi kita. Tapi kenapa ada keadaan-keadaan tertentu kita susah sangat? Bukan kerana Allah tidak memberi kita rezeki, tapi kerana pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri yang berfikir macam-macam yang negatif, berfikir yang buruk-buruk. Kerana Allah sesuai dengan sangkaan hamba dia. Kalau kita berfikir buruk, kita kata habislah aku, habislah perniagaan aku, maka habislah. Tapi kalau kita berfikir dengan baik, insya-Allah pasti ada caranya, pasti ada jalannya, insya-Allah. Pasti ada jalannya, kan? Seperti majikan-majikan, kan? Macam kami juga, kan, menjadi leader kepada company, organisasi, memikirkan tentang staff. Walaupun staff tak boleh nak buat kerja, duduk di rumah, kita perlu fikirkan tentang gajinya. Ujung bulan kena tepat 25 staff mesti dapat, kan, gaji supaya anak-anak terjaga sebagainya. Dan kita terima benda ni, insya-Allah kita sama-sama, kita latih diri kita untuk terima benda ni sebagai anugerah Allah. Kita bersyukur sebab kita dapat kesempatan untuk membantu staf kita saat ini. Kalau dulu mereka membantu kita dalam perjuangan ini, membantu kita dalam bisnes, sekarang saatnya kita membantu mereka. Jangan anggap itu sebagai burden, kan, sebagai beban. Tapi kerana setiap orang dijanjikan rezeki. Jadi kalau setiap orang dijanjikan rezeki, kita punya banyak tanggungan, maka rezeki kita pun insya-Allah akan banyak. Kalau cara berfikir kita betul, kan? Sebab kita jadi saluran. Majikan ni adalah saluran rezeki dari staf, kan? Rezeki dari Allah nak beri kepada staf melalui kita. Jadi insya-Allah kalau kita ikhlas, sabar, Allah akan salurkan rezeki kepada staf kita melalui majikan-majikan. Jadi jangan susah hati. Begitu juga dengan staf, ya. Anda kalau dapat rezeki, alhamdulillah. Kalau tak dapat, majikan tak mampu nak bagi, terpaksa ada yang diberhentikan, sangka baik aja. Sebab tak ada takdir yang berlaku tanpa izin Allah. Jangan mengeluh, jangan pergi komplain dan sebagainya. Sebab Allah mungkin nak bagi rezeki yang lebih baik lagi.
Sebab Allah tu kalau dia ambil sesuatu dari kita, sebenarnya kalau kita ikhlas, dia akan gantikan sesuatu yang jauh lebih baik. Dia bukan nak bagi yang kurang, dia akan ganti yang lebih baik. Tapi kita perlu yakin. Sebab Allah tak beri apa yang kita nak, Allah beri apa yang kita yakin. Cik Razik diam je, saya ni berceloteh sorang-sorang. Saya absorb kan. Sebab saya teringat dulu masa muda-muda dulu kan, selalu dengar lagu Raihan kan, yang apa, iman adalah mutiara kan. Dia kata iman ni maksudnya dia tidak datang. Kalau benda yang murah tu, kadang-kadang kita jalan lalu dekat lalang melekat kemucut kan. Itu murah kan, dia dapat, kita tak minta pun dia datang kan. Tapi kalau iman tu satu benda yang mahal. Katakanlah kita ada 1 juta ringgit kan, lepas tu kita tak beriman, tak bertakwa pada Allah kan, tiba-tiba Allah tarik, kita jadi beriman bertakwa kan. Iman tu lebih mahal daripada 1 juta kan. Jadi sekarang ni sedikit Allah tarik supaya manusia kembali kepada dia kan. Jadi saya teringat kan, kadang-kadang kita tak sihat kan, kita pergi jumpa ustaz ke kan, minta tolong kan, orang-orang yang baik-baik lah kan, boleh tak tolong dia nak minum air kan, dia minta tolonglah baca Fatihah ke apa kan. Lepas tu orang tu pun baca Fatihah kan, nak jadi sebab kan, sebab kan dia minum tiba-tiba sihat ke. Ataupun anak dia tu pun dulu malas nak belajar, sekarang ni rajin belajar. Itu Al-Quran yang dibacakan ke ayat kan, Al-Quran yang dibacakan. Cuba bayangkan kalau Al-Quran yang diamalkan. Masya-Allah. Kan? Jadi sekarang ni kita cari penyelesaian lah, kita cari tak jumpa. Orang cari vaksin tak jumpa. Kan? Jadi kan bila kita dah cari tak jumpa, kan, kepada siapa lagi kita nak minta? Nak minta kepada orang China, nak minta kepada orang Korea, nak minta kepada orang Europe, kan, minta orang Amerika, tak ada. Kan? Orang Turki cari tak ada. Kan, dia kata setakat ni tak ada vaksin kan. Jadi bila kita dah cari dah tak ada, kan, kita hanya pada satu tempat, dah tak ada tempat lain dah pergantungan kita. Kita lepas pada yang lain semua, kita minta angkat tangan, ya Allah tolong keluarkan kami daripada masalah. Itu yang saya rasakan dengan celoteh Kok Syuda. Saya sebenarnya itu apa semua yang saya sampai itu untuk diri saya sendiri kan, untuk diri saya. Jadi saya share supaya kita sama-sama dapat seandainya ada manfaat. Sebenarnya ni teguran Allah juga, kasih sayang Allah kan. Ibarat seorang ibu kalau sayang anak dia, pasti ditegur kan. Bila anaknya salah, pasti ditegur, pasti dinasihati, pasti kalau tak dinasihati pasti dihukum kan, supaya bukan untuk menjauhkan anak tu, tapi untuk mendekatkan lagi anak-anak pada kita kan. Kita tak sedar kadang-kadang iman kita rosak, kita tak sedar pergantungan kita sebenarnya dah pada bisnes kita, kita tak sedar pergantungan kita dah kepada benda-benda lain selain Allah kan. Kita rasa kita solat, kita rasa kita mengaji Quran, kita rasa kita berzikir, tapi sebenarnya kiblat kita dah bertukar kan. Di saat seperti inilah, ujian yang berlaku inilah untuk kita lihat balik kita lulus atau tak test ni kan. Kita lihat balik keimanan kita ni, pergantungan kita ni pada siapa? Pada government ke? Pada orang ke? Pada market ke? Kan? Pada siapa sesungguhnya? Pergantungan tu sebenarnya, hakikat sebenarnya hanyalah kepada Allah SWT. Semula kan saya cerita tentang madrasah kan, madrasah apa? COVID-19. Bukan madrasah coronavirus. Coronavirus. Jadi madrasah ni ataupun universiti ataupun sekolah kan, bila kita masuk pasti ada ujian kan. Jadi kalau kita lulus, tapi sebelum kita masuk tu kita dah target dah, kita nak berjaya kan. Jadi sekarang ni Allah uji kita dengan coronavirus ni kan. Jadi apabila kita masuk ni, kita kena ada target kan. Target dia kita nak keluar daripada sini jadi lebih bertakwa, lebih beriman. Jadi proses dia tu kita kena buat lah. Kemudian ada hadis yang mengatakan kalau sekiranya kita dah terkena, jangan kita keluar sehingga kan orang lain kena juga kan. Lepas tu kalau kita dekat luar, jangan kita masuk kan. Maksudnya jangan kita carilah cari masalah. Tapi kalau kita dah kena, kita bagaimana supaya dia tidak menular kepada orang lain kan. So, tadi saya teringat balik Siti Hajar tadi kan. Siti Hajar tadi saya sebenarnya nak cerita tentang proses dengan result kan. Kita sebelum melakukan proses, kita kena clear result yang kita nak. Contohnya Siti Hajar, dia clear, dia berlari Safa Marwah tu clear, resultnya dia nak Zam-Zam. Dia nak cari air, dia nak cari air. Dia clear. Jadi kita dalam nak berusaha ni, kita kena clear apa kita nak dulu kan. Contohnya Siti Hajar dia nak Zam-Zam.
kemudian dia berlari, dia berusaha. Sofa marwah yang dia rasakan ada di sofa, ada di marwah itu, tapi dia tak tahu, dia hanya lakukan aja apa yang dia tahu. Tapi akhirnya air zam-zam keluar pada tempat, bukan di sofa, bukan di marwah. Begitu juga dengan kita, pelajaran yang kita boleh ambil, kita kena clear apa outcome yang kita nak. Tapi apa yang Allah beri kita terima, di mana Allah beri kita kena terima, kan? Kerana bukan kita penentu rizak. Kita jangan ambil kerja Allah. Bila kita ambil kerja Allah, kita jadi susah hati, kita jadi stres, tak boleh tidur malam, kita fikir macam-macam, kan? Kita betul-betul inilah waktunya kita nak betul-betul yakin kepada Allah, mendapatkan hakul yakin, keyakinan yang mantap dan sesungguhnya kepada Allah. Di saat semuanya tak ada, hanya Allah ada, bermaksud kita ada segala-galanya, ya. Tapi kalau segala-galanya ada, kita tak ingat Allah, sebenarnya kita tak ada apa-apa, ya. Jadi sekarang waktunya Allah nak kita kembali balik, kita hayati balik apa zikir yang selalu kita baca, kan? Tahlil yang selalu kita ucapkan, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Wah, inilah kalimat yang sangat-sangat berharga saat ini, kan, yang mungkin kalau dulu kita baca kita kira berapa jumlahnya, tak ada yang lebih diutamakan. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Ilah tu maksudnya tiada yang kita sembah. Sembah tu bukan sembah tok kong tu. InsyaAllah kita tak sembah tok kong, kan? Kita takkan sembah benda-benda yang macam tu. Tapi berhala maksudnya sesuatu yang kita pentingkan lebih daripada Allah, sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Allah, kan? Apa bukti kita utamakan sesuatu lebih daripada Allah? Kita lebih fikirkan dia lebih dari Allah. Berapa banyak masa kita fikirkan untuk bisnes berbanding yang kita fikirkan hubungan kita dengan Allah? Berapa banyak masa yang kita gunakan memikirkan kesihatan kita berbanding kita fikirkan hubungan kita dengan Allah? Berapa banyak masa kita gunakan memikirkan anak isteri kita, anak suami kita berbanding masa yang kita fikirkan hubungan kita dengan Allah? Jadi ini kita bimbang, ini semua menjadi ilah kita. Bila menjadi ilah itu sebabnya Allah ratakan, Allah hilangkan semuanya supaya kita balik kepada kalimat la ilaha illallah. Bukan duit Tuhanku, Allah Tuhanku. Ini saya belajar dari Puan Husna Harun, ya. Dia ajar ni. Bukan kesihatan Tuhanku, Allah Tuhanku. Bukan kekayaan Tuhanku, Allah Tuhanku. Bukan nyawa Tuhanku, Allah Tuhanku. Bukan duit Tuhanku, Allah Tuhanku. Kita boleh senaraikan semua masalah-masalah kita. Bukan masalah Tuhanku, Allah Tuhanku. Kadang-kadang kita ada masalah, kita fikir masalah lebih dari kita ingat Allah. Jadi seolah kita bertuhankan masalah. Itu sebab masalah bertambah besar. Jadi kita sekarang kembali bertuhan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, berzikir la ilaha illallah dengan lebih faham, dengan lebih menghayati, insya-Allah, dan kita serahkan balik semuanya kepada Allah. Nikmati, nikmati saat-saat ini, saat-saat ujian ni dengan betul-betul anggap ini sebagai kelas, sebagai training, sebagai madrasah, sebagai kalau Pak Ari sebut sebagai coach. Kita kena coaching lah sekarang. Kena coaching. Kita sedang di-coaching oleh Allah, coaching, kan? Kita sedang di-coaching oleh Allah supaya kita surrender back pada Allah. Selagi kita tak surrender back pada Allah, kita blame orang tu, kita salah orang tu, kita merungut itu, merungut ini, kita akan terus diuji. Kan? Kita kena bertenang sekarang, talk to Allah, bergantung kepada Allah As-Samad, Allah yang tempat kita bergantung segala-galanya, kepada Allah Ar-Razzaq. Jangan bimbang, Allah akan fikirkan rezeki kita. Kita hanya fikirkan apa yang kita perlu lakukan saat ini. Sebagai tips, kan, terakhir tu, ni FB live sekarang ni, kan, tapi lepas pada kita live dekat sini, kita akan delete daripada file dan kita akan pindahkan ke kita akan delete, tapi bila kita delete kita tengok keadaan lah, kan, dan kita akan pindah kepada YouTube channel kita, Coach Huda, YouTube channel Coach Huda nama dia. Ini anak-anak lah yang buat, kan, supaya lebih ramai orang yang kalau ada manfaat, insya-Allah boleh dapat, boleh tengok ulang-ulang sekali. Boleh bantu subscribe. Boleh subscribe, boleh sebarkan juga. Kalau anda rasa ada orang yang perlu mendengar ini, sama-sama berfikir seperti ini, tolong sebarkan. Dan
saya teringat satu kisah sebagai penutup lah. Sebagai penutup kan saya teringat kisah Abdul Rahman bin Auf kan. Saya kalau teringat kisah ni saya terhibur sangat kan. Bagaimana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni pernah susah hati sebab dia dengar Rasulullah cakap dia akan lambat masuk syurga sebab dia orang kaya, dia kena hisap banyak sikit. Jadi bila orang kaya dia kena hisap banyak lah, dari mana harta tu datang, di mana harta tu dibelanjakan. Kalau orang harta sikit dia bersyukur lah secepat kan, tapi kalau orang yang kaya lambat sikit, tapi tak boleh lah sengaja-sengaja pula pun nak jadi miskin kan. Tapi dia susah hatilah, dia kata alah dia lambat masuk syurga. Sampai satu peristiwa di mana lepas perang Tabuk. Perang Tabuk ni berlaku di waktu musim kurma sedang masak ranum di waktu ni biasanya para lelaki di kota Madinah tu akan menuai buah kurma. Tengah masak ranum dituai dan dijual, dipasarkan. Tapi waktu itu perintah keluar untuk pergi berperang, perang Tabuk. Tapi kerana keimanan mereka pergi juga walaupun terpaksa meninggalkan kurma yang sedang masak ranum dan tahu akan kerugian. Kan inilah keimanan. Jadi mereka pergi kerana perintah Allah, perintah Rasulullah, mereka pergi. Dan bila pulang, sebulan kemudian buah kurma ni semua dah busuk dah. Dia masak sangat. Dia masak sangat kan, dah tak elok dah kan, dah tak elok. Jadi seluruh kota Mekah kerugian. Orang-orang yang punya buah kurma ni kerugian, pedagang-pedagang kurma ni kerugian. Lalu waktu itu Abdul Rahman bin Auf terfikir, inilah waktunya. Maka dia jual semua harta dia, dia dapat duit dan dia beli semua kurma-kurma busuk tu. Dia beli semua kurma-kurma busuk tu untuk menggembirakan para sahabat. Dan para sahabat gembiralah sebab dapat duit, kurma busuk pun ada orang beli kan. Alhamdulillah, mereka bersyukur semua. Dan dia pun Abdul Rahman bin Auf pun gembira kerana duitnya habis dah. Cepat masuk syurga. Dia berharap insya-Allah dengan ni dia akan cepat masuk syurga. Dia kata sebab duit dia semua dah habis dah jihad kan, membantu para kaum muslimin yang pergi berjihad di jalan Allah. Namun ternyata kalau Allah kata kita Allah punya perancangan kan, result tu pada Allah kan. Kita jaga proses saja. Lalu tiba-tiba datang dari wakil dari kerajaan Yaman waktu tu. Datang mencari kurma busuk. Cari kurma busuk, ternyata di Yaman waktu tu ada penyakit berjangkit. Ada wabak kan. Yang wabak itu hanya boleh disembuhkan dengan kurma busuk. Kita tak cuba lagi. Kita tak cuba lagi. Masya-Allah. Kan jadi akhirnya habis semua kurma busuk Abdul Rahman bin Auf dibeli oleh wakil dari kerajaan Yaman itu. Maka Abdul Rahman Auf tiba-tiba jadi kaya balik 10 kali ganda. Dia beli dengan harga 10 kali ganda. Abdul Rahman bin Auf beli kurma busuk dengan harga kurma elok. Kemudian orang dari Yaman beli kurma busuk dengan harga 10 kali ganda. Sebab apa dia sampai 10 kali ganda? Bukan Abdul Rahman bin Auf ambil untung. Orang kata macam mana kadang-kadang orang buat tu dia menangguk di air keruh kan. Bukan, dia tak nak jual kerana dia nak jadi miskin. Jadi dia tak nak jual, dia naikkanlah harga sampai akhirnya 10 kali ganda pun orang beli juga. Ternyata itulah takdir dia. Takdir dia menjadi orang kaya dan terus bermanfaat. Itulah juga kalau kita ditakdirkan Allah jadi kaya, tak apa kan, itulah takdir kita untuk bermanfaat kepada orang lain. Tapi jangan lokek untuk keluarkan balik. Sebab pada rezeki kita ada hak orang lain. Sebenarnya bila kita kaya lebih daripada apa yang kita perlukan, itu kerana ada orang lain punya rezeki di situ. Jangan kita rasa kita punya dan kita pula bila aku nak bagi aku bagilah. Tidak. Semua yang Allah bagi tu ada hak-hak yang akan datang menuntutnya nanti. Kita kena ikhlas bila masa memberikannya. Sebagai akhir, sebagai tips untuk kita, rezeki kita di era ini, satu je yang selalu menjadi panduan diri saya kan, dan selalu saya share juga pada orang lain. Kita jangan fokus pada bisnes, tapi kita fokus kepada membantu orang lain kan. Kita fikir saat sekarang ni apa yang orang perlukan yang belum ada orang buat. Apa yang orang perlukan yang belum ada orang buat. Contoh
Sekarang ni bahasa mungkin moden itu what solution, what problem you solve. apa problem yang kita boleh solve saat ini. Contoh saya terfikir macam kami ni kan ni duduk di rumah transit. Sebenarnya rumah kami kat Slim River. Jadi rumah transit ni biasanya datang sehari 2 je. Baju semua hantar dobi. Tapi sekarang dah berkemah kat sini. Berkemah kat sini kan, baju pun dah hantar, nak ke dobi pun tak keluar kan, nak basuh pun tak ada alat nak membasuh. Jadi di sini saya terfikir, saya kata ya Allah, kalaulah ada orang perkhidmatan dobi datang pungut ke rumah dan hantar balik, mesti best, boleh menyelesaikan masalah saya kan. Jadi macam tu, macam bisnes ni adalah sebenarnya bukan soal kita nak jadi kaya, tapi bisnes ni adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah orang di saat orang perlukan. InsyaAllah rezeki tu akan datang. Income tu sendiri akan sebagai result dia. Result tu Allah datang. Kita tak nak kaya pun nanti insyaAllah akan kaya. Tapi kalau kita fokus kaya, belum tentu lagi. Tapi kalau kita fokus manfaat yang kita boleh bawa kepada ramai orang, itu hak Allah pula. Itu Allah akan tentukan tentang soal rezeki. Ya? Panjang pula celoteh kita hari ni. Maaf saya batin ya. Pasti ada ramai nak buat persiapan nak buka puasa. Kan, ibu-ibu tu nak memasak, nak menyiapkan apa semua. Kita terlebih sikit tak apa kan, insyaAllah. Baru 7 minit. Kalau tak sempat tengok sekarang, boleh masih tengok lagi nanti malam-malam bila free, boleh lihat balik. Kalau tak ada di page saya ni, boleh lihat nanti di YouTube channel saya, Coach Huda. Kalau dari saya tu saja. Maaf saya batin ya, banyak hari ni tersemangat lebih sikit ya. Ni saya nak tanya soalan pada Coach Huda. Oh ya, ada soalan pula. Bila nak buat apa Zoom meeting ataupun training melalui Zoom. Kan sekarang ni kan kita tak ada. Kan kita dah tak buat coaching, hari tu tak pergi coaching kan. Kemudian nanti entahlah training apa lagi kan. Okey, yang dalam perancangan sekarang kita ada Unleash Your Strength lah. Unleash Your Strength online version ya. Selama ni kita buat offline kan di classroom. Tapi kita nak cuba. Kita terima benda ni sebagai cabaran dari Allah kan. Allah nak kita perah otak kita yang jarang kita gunakan ni kan. Nak keluarkan potensi kita. Kita nak cuba buat online version Unleash Your Strength, di mana kita akan pertama sekali kita akan belajar di sini menyedari bahawa kita ni luar biasa hebat. Kita ni manusia luar biasa hebat. Kita punya kelebihan, kekuatan yang tersendiri, yang unik, yang tak sama dengan orang lain. Macam fingerprint. Pak Razik dengan saya tak sama. Kan Pak Razik lain, saya lain. Kekuatan pun macam tu. Allah jadikan Cik Razik ni special dengan cara dia. Saya special dengan cara saya. Kalau saya nak compete dia dengan meniru cara dia, atau dia meniru cara saya, salah seorang pasti stres kan. Jadi kita tak perlu meniru sesiapa. Kita perlu jadi diri kita sendiri. Itu yang perlu kelas tu. Kita perlu gunakan sedikit tools assessment, dan juga 4 minggu, di mana setiap minggu kita ada satu sesi yang saya akan berceloteh lagi kan. Tapi ini insya-Allah berceloteh yang structured kan. Kita akan belajar mengenal strength kita dan bagaimana menggunakannya. Okey, baik, insya-Allah. Okey. Maaf saya batin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, komen-komen belum sempat baca, nanti kita baca. Pagi. Hari ni Cik Aziz tak banyak cakap. Okey, tajuk minggu depan pula. Tajuk esok insya-Allah kita akan bercakap tentang cinta. Cinta Allah. Sebab hari ni kan kita cakap tentang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kadang-kadang kita nak menyerah diri pada Allah ni, kalau kita tak kenal Allah, kita kata tak kenal tak cinta kan. Jadi esok kita pilih topik cinta lah. Okey. Bagaimana kita nak mencintai Allah dengan sesungguh cinta. Bagaimana kita nak jadikan Allah tu kekasih hati kita, yang kita rindukan sentiasa, yang kita fikirkan sentiasa. Tak apalah hilang semuanya asalkan ada Allah di hati kita kan. InsyaAllah esok menarik sangat topik ni, sentimental sangat.